Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, so malam ni adalah saya akan membincangkan chapter 4. Chapter 4 adalah berkaitan dengan mutual fund dan pelaburan company pelaburan saham lah. Right? So saya akan pergi laju sikit dalam chapter 4 sebab chapter 4 ini dia hanya membincangkan dua perkara saja tentang pertama adalah bincangkan tentang company yang membuat pelaburan, dan yang kedua adalah kita akan bincangkan tentang kalau dia melabur, apakah instrumen pelaburan dia. Okay? So fokus kita, objektif kita yang pertama sekarang ini adalah kita nak tengok investment company. Siapa? Kalau awak nak melabur, dengan siapa? Okay? So kita boleh melabur directly dengan company. Dan contoh macam yang berlaku kepada semester ini, awak melabur dengan membeli saham syarikat itu secara direct, secara terus, awak melalui bursa Malaysia. Cara yang kedua, awak boleh beli saham atau awak boleh buat pelaburan melalui syarikat-syarikat ini yang mana mereka akan melabur secara direct. Okay? Mereka melabur secara direct saham, tetapi awak melabur dalam syarikat dia. Boleh faham? Contohnya adalah katakan saya adalah pakar pelaburan, saya melabur dalam beratus-ratus syarikat. Pelaburan saya itu saya letakkan dalam satu bakul. Dan bakul itu saya pecahkan kepada 1,000. Dengan kata lain, 1,000 unit saham amanah saya jual, dan awak beli saham unit amanah daripada syarikat saya. So unit investment trust adalah merujuk kepada bakul yang saya ada tadi. Bakul saham-saham, saya beli saham A, saya bubuh dalam bakul. Saya beli saham B, saya bubuh dalam bakul. So dalam bakul saya ini mungkin ada 20 jenis syarikat. Okay? Dan dalam 20 jenis syarikat itu saya pun pecahkan saya slicekan bakul saya ini, investment saya ini kepada 1,000 unit dan saya jual kepada awak. Awak tak payah directly beli saham syarikat di Bursa Malaysia, awak beli pecahan unit saham yang saya jual. Dan itu diberi nama sebagai managed investment company. Boleh faham? So unit investment trust merujuk kepada bakul itu. Okey, bakul pelaburan saham saya. Apa komponen dalam itu? Manakala investment company adalah syarikat saya. Saya yang menguruskan pelaburan. Boleh Cik Mak? Right. Seterusnya, apakah fungsi syarikat saya, investment company? Fungsi saya adalah pertama adalah untuk buat rekod lah. Kan, setiap pelaburan yang saya buat, setiap orang yang beli, okay, menguruskan, okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah diversification. Saya melabur, okay, dengan membuat pelbagaian. Saya melabur dalam berbagai-bagai syarikat, bukan saja di Malaysia, tapi juga di luar negara. So, itu diberi nama diversification dan diversity. Okay. Kemudian yang ketiga adalah professional management. Of course, syarikat investment company, syarikat pelaburan ini, dia adalah syarikat yang profesional. Orang yang menjadi ahli, yang menguruskan dana adalah orang yang layak dan mempunyai lesen, kemahiran, pengetahuan dan cukup untuk membuat pelaburan. Okay. Semua ini adalah dipantau. Okay. Mereka dipantau oleh Bursa Malaysia, Security Commission dan juga Bank Negara. Dan fungsi yang ketiga adalah dengan wujudnya investment company, dia boleh mengurangkan kos pelaburan. Awak tak payah directly pergi cari, okay, dari segi masa, dari segi kos keuangan, dari segi kos masa, dari segi ilmu, maka saya boleh tolong uruskan dengan besar, dengan secara pukal, maka dia akan menjimatkan kos. Maka overall kos untuk pelaburan akan menjadi kecil, akhirnya awak juga akan dapat keuntungan. Okay? So itu adalah 4 fungsi investment company. Dan
definition investment company ni adalah dia adalah financial intermediary dan dia adalah menguruskan aset. So macam mana nilainya? Macam mana turun naik pelaburan saham pelaburan awak? Dia dikira dalam NAV, Net Asset Value. Net Asset Value merujuk kepada harga bakul saya tadi. Okey, berapakah nilai bakul pelaburan saya ini berbanding dengan liability terhadap bakul tersebut. Maka perbezaan nilai itu adalah harga saham, harga nilai pelaburan. Okay. So ini adalah saya dah terangkan tadi, unit investment trust saya dah explain kepada awak, merujuk kepada bakul. Managed investment company adalah syarikatnya, dan dia ada dua. Dia ada dalam pelaburan investment company ini, dia ada open end fund dengan close end fund. Apa beza open end fund dan close end fund? Open end merujuk kepada satu pelaburan yang mana pelaburan itu awak akan buat pelaburan directly dengan syarikat pelabur. Okay, so saya kena stop sekejap sebab ni ada gangguan. Doktor okey doktor? Okey, ni tiba-tiba ada anak saya datang. Okay, so alright. So saya ulang balik. Open end fund merujuk kepada pelaburan itu awak directly berhubung dengan syarikat. Awak directly berhubung dengan saya. Setiap unit yang awak beli, saya akan jual kepada awak. Dan nilai dana yang saya ada itu tidak terhad. That's why it is open end. Okay, siapakah syarikat? Okay, sebelum itu, apakah syarikat investment company yang paling glamour di Malaysia? Tahu tak? Di Malaysia. Toto itu syarikat pelaburan, investment company di Malaysia. Oh, tak kenal. Tak kenal. Saya rasa awak ada melabur dengan dia. Kenapa? Oh, KWSP. Public Trust. Public Rakyat. itu KWSP. itu okey, itu adalah contoh. Okey, KWSP adalah investment company. Okey, dia ambil duit dan dia buat pelaburan. Okey, Bank rakyat apa? bank rakyat dia adalah bank yang RHB Investment. that is investment. Kalau saya kata PNB, awak tengah dengar PNB? Benar. Tahu. PNB adalah investment company, dan dalam PNB dia ada investment unit trust. Investment unit trust dalam PNB apa contoh dia? ASB. So, awak tak ada pernah melabur. Yes. ASB adalah unit investment trust dan syarikatnya namanya PNB. So di dalam PNB ada ASB, ASW, bermacam-macam. Itu adalah unit investment trust. Syarikat yang menguruskannya adalah PNB. So PNB adalah contoh open end investment. Dengan kata lain, setiap kali awak menyimpan, katakan awak pergi, awak simpan duit RM10. Duit RM10 yang awak simpan dalam akaun ASB itu, awak directly pergi simpan ke dalam PNB. PNB bagi kepada awak unit saham. Okey? Dia boleh chop. Dengan kata lain, setiap kali awak simpan, dia boleh chop saham baru, saham unit amanah, dia bagi kepada awak. Dia chop. Awak tak nampak lah dia chop, tapi dia print atas buku pelaburan awak. Itu adalah nilai pelaburan awak di situ. Berbanding dengan close end fund ini, dia hanya keluarkan saham dia sekali saja. Contoh dia keluarkan saham, contohnya katakan syarikat saya nak keluarkan, saya buat bakul saya ini, saya pecahkan dia kepada 1 juta unit. So saya jual 1 juta unit, dan apabila awak nak beli, awak kena berurusan dengan mereka-mereka yang ada 1 juta unit ini saja. Saya tak boleh chop 1 juta satu, yang satu ekstra ni. Tak boleh.
Boleh terima beza open end dengan close end fund?